Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung sudut dan tangen bagi bulatan. Hari ini kita akan masuk kepada 6.2 tangen kepada bulatan. Standard pembelajaran kita ialah yang pertama mengenal dan memerihalkan tangen kepada bulatan, dan kita nak membuat dan menentusahkan konjektor tentang sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Okey, mudah saja untuk hari ini, simple. Kita pergi satu persatu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 150. Okey, kat sini kita nak tahu dulu apa maksud tangen. Pernah dengar tangen? Okey, sebelum ni memang kamu ada tangen, tan, sin, cos, tan, kan? Okey, so hari ni kita nak belajar tangen kepada bulatan. Okey, tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan ialah titik ketangenan. Okey, kalau tangen ni maksud dia garis tu dia menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okey, contoh kita tengok pada rajah yang diberi ni. Okey, dia kata rajah di sebelah garis lurus PQ dan RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan titik Y. Okey, kita tengok. PQ menyentuh bulatan pada titik X dan garis RS menyentuh bulatan pada titik Y. Sementara garis lurus UV melalui titik A dan titik B pada bulatan. Okey, garis UV menyentuh bulatan pada titik A dan titik B. Maka PQ dan RS ialah tangen kepada bulatan. Okey, kalau kamu perhatikan daripada rajah PQ, RS. Okey, kalau kita panjangkan PQ ni, okey, kita tengok pada PQ. PQ menyentuh bulatan hanya pada satu titik X sahaja. Kalau saya ubah kat sini, okey, dia tak sentuh bulatan kan? Kalau kita ubah kat sini, dia tak sentuh bulatan. Okay, so PQ adalah tangen sebab dia menyentuh bulatan hanya pada satu titik sahaja, iaitu titik X. Sama juga dengan RS. Okey, dua titik X dengan titik Y ini, titik di mana yang menyentuh bulatan itu tadi, dinamakan sebagai titik ketangenan. So, X ialah titik ketangenan bagi tangen PQ, manakala titik Y ialah titik ketangenan bagi tangen RS. UV, dia kata bukan tangen. Kenapa UV bukan tangen? Sebab UV, kalau kamu perhatikan, UV memang dia kena pada bulatan, tetapi dia merentas bulatan dan lebih dari satu titik yang kena pada bulatan tersebut. So, UV ada dua tempat yang kena bulatan, titik A dan titik B yang kena pada bulatan. So, bila dua titik yang menyentuh bulatan, maka UV bukan tangen. So, titik A dan titik B bukan titik ketangenan. Okey, titik ketangenan hanya wujud jika garis tangen itu wujud. Okey, faham kan? Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, di sini dia nak kita kaitkan di antara jejari dan juga tangen. Okey, dia kata jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, kat sini dia bagi ada satu jejari, ada satu tangen. Okey, dan jejari dan tangen itu bersilang. Okey, maka pada titik yang bersilang itu dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. So, kat sini 90 darjah. Kat sini pun akan jadi 90 darjah.
Okey, dia hanya terjadi apabila titik tangen, titik ketangenan, okey, jejari dan tangen bertembung pada titik ketangenan, maka sudutnya akan jadi 90 darjah. Okey, so kita tengok contoh soalan. Okey, contoh 14 diberi, adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, dia tanya, adakah semua ni tangen? Jawapan dia, okey, kita tengok satu persatu. PQ. Adakah PQ ni tangen kepada bulatan? Okey, PQ ialah tangen kepada bulatan sebab dia menyentuh hanya pada titik E. So, ini adalah tangen. Okey, kita tengok RS. RS menyentuh bulatan pada titik F dan titik G. Ada dua titik yang menyentuh bulatan. So, RS bukan tangen. Okey, ini kita buat nota dulu. Sekejap lagi baru kita tuliskan. TU. Okey, adakah TU tangen kepada bulatan? Okey, TU dia hanya menyentuh pada titik U sahaja. So, TU ialah tangen kepada bulatan. Okey, MN. Okey, MN bukan tangen. Kenapa? Sebab kalau kita panjangkan garis ni, kita panjangkan dia, akhirnya nanti dia akan bertembung lagi pada satu titik. Maka MN bukan tangen. Okey, TU kenapa kita kata dia tangen? Sebab kalau kita panjangkan lagi, dia tetap tak bertemu bulatan tu. Dia takkan bersilang bulatan. So, TU adalah tangen. So, nanti kita nak bagi jawapan. Kita boleh buat PQ dan TU tangen. Okey. RS dan MN bukan tangen. Kenapa? Kamu boleh tulis kerana bersilang dengan bulatan pada dua titik. Okey, tangen tadi sebab apa? PQ dan TU ialah tangen kerana menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okey. Lepas tu kita nak tengok pula titik ketangenan. So, titik ketangenan. Adakah E titik ketangenan? Okey. Adakah E titik ketangenan? Ya, ialah titik ketangenan sebab dia berada pada tangen. F, adakah F titik ketangenan? Bukan. G bukan. U, ya. M, bukan. So, kamu boleh kata, kamu boleh tulis titik ketangenan titik ketangenan kita ialah E dan U. Okey. Bukan titik ketangenan F, G, M.
Okey. So, kita dah menjawab soalan. Alasan pun kita dah bagi. Okey, ini contoh 14. Kita tengok uji minda. Okey, uji minda 6.3a. Kita tengok soalannya. Soalannya ialah dia nak kita kenal pasti tangen, titik ketangenan, bukan tangen dan bukan titik ketangenan. So, kita tengok A dulu. Untuk A, yang pertama, okey, A yang pertama, kita kenal dia pasti dulu, tangen. PQ, tangen tak? Okey, PQ bukan tangen. So, PQ bukan tangen. RS, okey, RS adalah tangen sebab dia bertemu pada titik X sahaja. ST adalah tangen sebab dia bertemu pada Y sahaja. So, soalan 1 tangen. Tangen ialah RS dan ST. Soalan 2, titik ketangenan X dan Y. Yang ketiga, bukan tangen, PQ. Yang keempat, ditanya bukan titik ketangenan A dan B. So, ini kamu bagi alasan sendiri. Alasan dia sama macam contoh tadi. Okey, kita tengok B pula. B, soalan 1 ditanya tangen antara DB, FB dan CB. Yang mana adalah tangen? Okey, kita cek DB. Okey, DB tangen sebab dia hanya menyentuh pada E. FB. FB bukan tangen sebab dia menyentuh pada F dan G. CB. CB adalah tangen. So, DB dan CB tangen. Yang kedua, titik ketangenan mestilah E dan H. Yang ketiga, bukan tangen. Bukan tangen F, B. Yang keempat, bukan titik ketangenan F, G. F dan G. F dan G. Okey, mudah saja kan? So, yang ini kita nak kenal pasti yang mana tangen, yang mana bukan tangen. Bila kita dah mahir nak tentukan yang mana tangen dan bukan tangen, baru kita dapat selesaikan soalan bermasalah. Okey, soalan pengiraan. Sekarang kita tengok. Okey, contoh bagi soalan pengiraan. Okey, sekarang dikata untuk contoh 15. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. Hitung nilai X. So, dia kata garis lurus ABC menyentuh bulatan pada B sahaja. Dan dikata O ialah pusat bulatan. Dia nak kita cari nilai X. So, daripada sini kita tahu OB ialah jejari. Bila OB jejari, ABC ialah tangen, maka sudut pada B ini automatik akan jadi 90 darjah. Okay, bila kita dah tahu ini 90 darjah, boleh tak kita nak cari sudut pada O yang sebelah ni? Okey, kita boleh dapatkan sudut kat situ. Okey, macam mana nak dapatkan sudut kat situ? Mestilah kita ambil 180 darjah tolak 138 darjah. So, kamu akan dapat nilainya 42 darjah. Okey, kat sini kita dapat 42 darjah. So, bila dah dapat kat sini, baru kita keluarkan segitiga ABO. Okey, kat sini A, ini B, ini O. Sudut pada O 42. Sudut pada B 90. So, X ada pada A. So, daripada segitiga ini, kita dapat X ialah 180 darjah tolak 90 darjah tolak 42 darjah.
So, kita akan dapat jawapannya adalah 48 darjah. Okey, mudah saja kan? Kalau kita kenal yang mana tangent, kita kenal jejari. So, kita dah tahu automatik kat sini 90 darjah. Apabila jejari dan tangent tu bersilang, automatik dia akan jadi 90 darjah. Okey, ini contoh 15. Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okey, dia terus kepada uji minda. Okey, kita tengok uji minda 6.3b nombor 1. Okey. Dia kata rajah di sebelah ABC ialah garis lurus dan O ialah pusat bulatan. Diberi bahawa AB sama dengan OB. AB sama dengan OB. Dan sudut BAO ialah 28 darjah. Hitung nilai X. Okey, sekarang daripada sini kita ada segitiga ABO. Segitiga ABO ialah satu segitiga sama kaki. Sebab dia dah tunjuk ini sama panjang dengan AB. Maka kita dah tahu kat sini mestilah 28 juga. Kan? So kat sini X. Okey, kat sini pada C ni automatik kita dah tahu kat sini 90 darjah sebab ini adalah jejari, ini adalah tangent. So nak cari X, okey, kita nak cari X sepatutnya mudah sahaja. 180 tolak sudut pada B, sudut tolak pada sudut pada C ni kita akan dapat X. Tetapi kita tiada sudut pada B. Okey, sudut pada B. Macam mana nak cari sudut pada B? Kamu ada sudut kat sini dulu. Okey. Sudut yang ini adalah 180 darjah tolak 28 darjah tolak 28 darjah. So, kita akan dapat 124 darjah. 124 darjah sudut pada B di sudut ABO. So, sekarang bila dah dapat ini, kamu boleh cari sudut pada CBO. Sudut yang ini pula. So, nak cari sudut ni mestilah 180 darjah tolak 124 darjah. So, kita akan dapat 56 darjah. Okey, dah dapat dah kat sini 56 darjah. Kita keluarkan segitiga BCO. Okey, ini B, ini C, ini O. Ini 90 darjah, ini kita dah dapat 56 darjah. Ini X. So, nak cari X. Nak cari X mestilah 180 darjah tolak 90 darjah tolak 56 darjah. So, kita akan dapat 34 darjah. Dapatlah X 34 darjah. Okey, untuk soalan 1 kita dah selesai. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya diberi rajah menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi bahawa segitiga OQS ialah segitiga sama sisi dan PQR ialah tangent kepada bulatan. Hitung nilai X, Y dan Z. Okey, kat sini dia bagi ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ini adalah segitiga sama sisi. Okey, yang saya buat warna merah ni ya. Okey, ini adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, kita tahu sudut dalam dia adalah sama. So, yang ini dia akan jadi okey, so kita akan tahu satu sudut pada satu segitiga sama sisi nilainya adalah 60
darjah. Okey, ini 60 darjah. So, boleh tak kita nak cari X? Tengok, ni adalah satu garis lurus. Kita boleh cari X. So, X. Okey, untuk soalan A, X ialah 180 darjah tolak dengan 60 darjah. Kita akan dapat nilai X ialah 120 darjah. Okey, dah dapat X. Kemudian kita nak tengok Y pula. Okey, Y kat sini. QO, kalau kamu perhatikan, QO ialah jejari. Bila ini adalah jejari, maka sudut pada PQO, okey, sudut ni yang saya buat warna biru ni adalah 90 darjah. Okey, sudut ni adalah 90 darjah. Ni 90 darjah. Okey, sampai sini 90 darjah. Tetapi kita dah ada X. Tadi kita kata X 120. So, kita cari dulu sudut dalam ni. Okey, yang ni 90 darjah. Saya tulis balik. Ini nilai dia 90 darjah. Okey, kemudian kita cari sudut yang warna kuning ni. Okey, kita cari sudut yang warna kuning ni dulu, baru kita boleh dapat Y. So, nak cari sudut yang warna kuning, kita boleh buat, okey, kita conteng je kat sini. Nak cari sudut yang warna kuning, kita akan dapat 180 tolak dengan X 120. Kita bahagi dengan 2. So, akan dapat 30 darjah. So, kat sini kita dapat 30 darjah. Bila dah dapat 30 darjah, kita boleh cari nilai Y. Nilai Y mestilah 90 darjah tolak dengan 30 darjah. So, kita akan dapat 60 darjah. Kenapa 90? 90 ni nampak ni, sebab yang warna biru ni. Tolak dengan 30, kita akan dapat nilai Y. 60 darjah. Okey. So, dah dapat 60 darjah. Sekarang kita tengok pula soalan C. Dia nak cari Z. Okey, nak cari Z. Z berada pada R. So, kita dah tahu. Kat sini kita tengok balik sudut OQR. Sudut pada OQR ini adalah, okay, ini pun 90 darjah juga. Sebab ini adalah jejari, ini adalah tangent. So, dia akan jadi 90 darjah. Okay, sudut pada O. Tadi kita dah tahu kat sini berapa tadi? 60. So, sekarang kita nak cari Z. Kita boleh tengok ini adalah satu segi 3. So, untuk soalan C, 180. Sorry, kita kena tulis lah. Kita nak cari apa kan? Okay, untuk soalan C, Z sama dengan 180 darjah tolak dengan 90 darjah tolak dengan 60 darjah. So, kita akan dapat Z ialah 30 darjah. Okey. So, faham kan? Okey, kita tengok pula nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3 diberi bahawa O ialah pusat bulatan dan PQR ialah tangent kepada bulatan. Diberi bahawa QT sama dengan ST dan sudut QTS ialah 48 darjah. Hitung nilai X tambah Y tambah Z. Sekarang, dia nak kita hitung nilai X tambah Y tambah Z. Sebelum kita tambah, kita kena cari dulu X, Y dan Z. Okey, macam mana nak cari? Okey, kita tengok dulu. Oh, ini sama dengan ini. Maka ini akan jadi segitiga sama kaki. Kita tengok X. Okey, X berada di dalam ni.
Okey, ini adalah jejari. OQ dan OS ialah jejari. Maka ini adalah segitiga sama kaki juga. Tapi macam mana? Okey, kita dah belajar 6.1 hari tu sudut. Ini 48 darjah. O sudut pada pusat. O ialah sudut pada pusat dan dia berada pada lengkok yang sama. Kedua-duanya berada pada lengkok yang sama. Maka sudut pada O adalah 2 kali ganda sudut pada T. So ini akan jadi 48 darab dengan 2. So akan jadi 96 darjah. So dia akan jadi 96 darjah kat sini. Bila kat sini 96 darjah, kita tahu ini segitiga sama kaki. So kita boleh cari nilai X. 180 darjah tolak 96 darjah bahagi 2. So kita akan dapat X kita 42 darjah. Okey, bila dah dapat X 42 darjah, kita tengok Y pula. Okey, Y kita berada di sini. OQ ialah jejari. Bila kita kata OQ jejari dan PR ialah tangent, maka sudut dari jejari ke tangent. Okey, kat sini. Mana saya punya cursor? Okey, sini. Dia akan jadi 90 darjah. Okey. Sini dia akan jadi 90 darjah. Yang kecil ni kita dah tahu dah. Nilai dia sama dengan X. So ini adalah 42 darjah. So kita boleh cari Y. So nak cari Y. Cari Y ialah 90 darjah tolakkan dengan 42 darjah. So akan dapat 48 darjah. Okey, dapat Y dan 48. Sekarang kita nak cari Z. Macam mana kita nak cari Z? Okey, nak cari Z. Okey, kita tengok kat sini 48 darjah. Okey, ini segitiga TQS ni adalah segitiga sama kaki. So kita cari dulu. Ni yang warna kuning yang saya buat ni. Yang warna kuning ni. Okey, nak cari yang warna kuning itu adalah mesti 180 darjah tolak 48 darjah bahagi dengan 2. Okey, bila bahagi 2 semua ni, kita akan dapat 66 darjah. Okey, 66 darjah ni untuk semua yang warna kuning. Sekarang Z, kita dah tahu yang untuk segitiga tadi. Sekejap, saya ambil warna lain. Okey, yang warna hijau. Okey, yang warna hijau ni adalah, tadi nilai dia sama dengan X kan? So ni adalah 42 darjah. So kita nak cari Z. So nak cari Z, kita ambil 66 darjah. Kita tolak dengan 42 darjah. So kita akan dapat 24 darjah. So Z dapat 24 darjah. Sekarang dia nak kita hitung nilai X tambah Y tambah Z. So tambahlah. X tambah Y tambah Z ialah 42 darjah. Tambah Y kita 48 darjah. Tambah Z kita 24 darjah. So, kita akan dapat jawapannya adalah 114 darjah.
Okey, itu sahaja untuk soalan 3. Okey, sekarang tugasan kamu adalah buat muka modul serta buku B, muka surat 50, nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, itu sahaja kerja kita untuk minggu ini. Selamat bercuti. Kita jumpa selepas cuti. Tunggu apa saja pengumuman daripada kementerian nanti. Sama ada kita sekolah ke tak sekolah ke. Okey, selamat bercuti. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih.